Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Cerita hari ini adalah pengalaman seorang anak dan memang ceritanya memberi pengajaran pada Abang sewaktu Abang dapatkan emailnya. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan ceritakan kisah kali ini, pengalaman daripada seseorang. Dengan Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini diceritakan kepada Abang oleh seseorang yang bernama Nur Ashikin. Ini adalah nama sebenar. Dia kata semoga ceritanya menjadi iktibar. Kalau sesiapa yang terkait dengan cerita kali ini dapat tahu cerita ini diceritakan, dia kata biar menjadi pengajaran. Biar semua saudara mara tahu bagaimana hati seorang anak nak berbicara pada kali ini. Namanya Nur Ashikin dan cerita ini berlaku pada tahun 1992. Sewaktu itu Nur Ashikin masih lagi berumur 12 tahun. Masih lagi di darjah 6 dekat satu sekolah. Nur Ashikin sebenarnya anak sulung daripada sepasang suami isteri. Mak dia adalah seorang suri rumah sepenuh masa dan bapa dia adalah seorang pegawai bank, dan mereka hidup dalam keadaan aman dan damai. Dengan anak-anak semuanya bagus-bagus dalam pelajaran, termasuk Nur Ashikin dan adik-adiknya. Mereka ada 3 beradik, hidup aman damai dan bahagia. Mereka duduk dekat satu rumah semi-D. Boleh dikatakan keluarga ni mempunyai ekonomi yang sangat bagus. Ayahnya selalu buat overtime setiap kali balik kerja tengah-tengah malam. Bukanlah tengah malam, maksudnya melebihi daripada waktu bekerja biasa. Pukul 5, pukul 6, pukul 7 baru bapa dia sampai rumah. Tapi itu tak menjadi masalah sebab bapa dia memang banyak menghabiskan masa dekat pejabat sebagai seorang pegawai bank, dan ibunya memang seorang suri rumah yang setia menjaga keluarga, membesarkan anak-anak. Tak pernah mak dia tak masak, mak dia tak kemas rumah, tak pernah. Mak dia memang menjalankan tugas sebagai seorang suri rumah yang sangat baik sekali. Itu adalah permulaan kepada cerita kali ini. Satu keluarga yang bahagia. Dan pada satu hari bermulalah titiknya macam mana keluarga ini telah mengalami satu peristiwa yang tidak boleh dilupakan. Ceritanya bila pada satu hari itu lebih kurang pukul petang. Waktu petang, bapa dia masih lagi belum balik daripada bekerja. Tiba-tiba rumah mereka didatangi oleh seseorang perempuan. Bila ditanya siapa makcik, kenapa makcik datang sini, rupanya makcik itu adalah kawan sekolah kepada mak dia. Bila panggil mak dia, mak ada orang datang mak kat depan mak. Mak dia pun bukan berterabur, maksudnya bergegaslah untuk ke depan rumah nak tengok siapa yang datang. Rupa-rupanya kawan sekolah dia. Oh, meriahlah mereka berdua berpeluk-pelukkan. Rupanya si kawan mak dia ni dah lama sangat tak datang, tak berjumpa dengan mak dia sejak mak dia berkahwin lagi. Jadi dijemputlah masuk makcik tu. Nama makcik tu adalah Nabila. Itu nama nickname. Abang tak letak nama betul. Jadi dia jemputlah makcik tu masuk kat rumah. Lepas tu daripada dapur, Nur Ashikin, kita panggil Shikin je lah. Shikin boleh dengar perbualan di antara mak dia dan juga sahabat dia ni. Kau main rancak dia berborak. Dah lama tak berjumpa. Macam-macam cerita keluar. Dan kawan dia ni memang betul-betul kagum. Sebab habis daripada sekolah mak kepada Shikin ni terus-terus kahwin. Jadi anak-anak pun dah besar. Waktu tu mak dia masih lagi umurnya muda. Umurnya masih dalam 30-an, tapi anak-anak semua dah sihat walafiat besar-besar. Bila ditanya dengan kawan mak dia, rupanya kawan mak dia belum lagi dapat bertemu jodoh. Jadi mak dia berkata, pesanlah jangan risau, semuanya telah diaturkan oleh Allah Ta'ala. Berboraklah mereka berdua dundang. Tiba-tiba tengah-tengah borak tu, lebih kurang pukul 6 nak pukul 6.30 macam tu, ayah dia orang pun balik. Ayah kepada Nur Ashikin pun balik. Bila sampai dekat rumah, mak pun perkenalkanlah suami dia ini suami aku. Dia kenalkanlah dekat kawan-kawan, dekat kawan dia. Memang tak ada jadi masalah pun. Lah
berkenal-berkenalan jadi suami dia ni, ayah dia ni tak duduk lama teruslah masuk bilik. Jadi wah, meriahlah berborak semula si Nur Ashikin, si emak ni tadi dengan makcik Nadia. Habis-habis berborak dah dekat-dekat maghrib, makcik tu pun balik rumah. Jadi Nur Ashikin pun tanyalah dengan mak dia siapa orang tu. Mak dia terangkan sebenarnya mak dia memang dulu kawan dengan makcik tu, tapi makcik tu jenis mulut laser, lepas tu jenis suka merampas-rampas boyfriend orang kata. Jadi Nur Ashikin pun cakap lah, dia pun dah besar kan, waktu tu dah ada jana baik-baik mak. Orang yang macam tu selalunya kaki-kaki rampas ni lain macam sikit. Jadi mak dia ni masuk telinga kanan keluar telinga kiri, sebab mak dia cakap tak mungkin lah dia nak rampas-rampas suami mak. Kita pun tahu ayah kau macam mana, ayah kau memang baik orangnya, orang masjid. Jadi tak adalah macam tu. Jadi kehidupan berlaku seperti biasa. Tidak ada apa-apa yang perlu dihiraukan. Pada satu hari tu, entah macam mana, tiba-tiba telefon rumah dia orang berdering. Lebih kurang malam lah masa tu. Dan mak dia pun angkatlah telefon tu. Lepas tu, mak dia berborak lah dalam telefon, komen lama lagi. Lebih kurang setengah jam lah juga mak dia berborak dalam telefon. Pada waktu tu hanya ada telefon rumah, belum ada telefon handset lagi kan. Jadi lepas borak-borak pun, jadi makan malam pada hari tu agak terlambat sedikit. Bapak dia dah agak marah-marah sebab mak dia dah bercakap dengan telefon. Lepas habis-habis mak dia bercakap dengan telefon tu, mak dia letak telefon dan pergilah ke meja makan balik untuk sama-sama makan malam. Pada waktu tu bapak dia dah marah. Biasalah bapak-bapak kan, biasa marah lah kalau mak dia komen lama bergayut dekat telefon. Bunyilah macam ni. Ada jantan mana yang kau telefon tu, yang dah ngangkat telefon tu, kau main lagi kusyok. Waktu tu terus mak dia berubah 360 darjah. Mak dia hempaskan pinggan yang ada dekat meja sampan, pinggan tu berderai. Waktu tu Nur Ashikin dengan adik-beradik dia rasa pelik. Mak dah kenapa, kerasukan ke apa? Begitu juga dengan si ayah, dah kenapa pula? Jadi selepas-lepas macam tu, si mak ni tadi masuk ke dalam bilik, diikuti dengan ayah. Lepas tu dengarlah macam ada sedikit pertengkaran. Nur Ashikin terpaksa mengambil alih keluarga dan pastikan adik-adik dia makan. Selepas adik-adik dia makan, mereka semua pun masuk ke dalam bilik masing-masing. Sebelum masuk bilik, Nur Ashikin sempat juga ketuk pintu mak dengan ayah dia, bilik mak ayah dia, ingatkan mak ayah makan kata. Jadi selepas mereka masuk bilik, dengarlah mak ayah dia keluar daripada bilik dengan mak dia menangis-nangis. Jadi pada waktu tu Nur Ashikin tak ada idea apa sebenarnya yang berlaku. Sebabnya pada hari itu adalah hari hari Jumaat. Jadi esoknya adalah hari Sabtu, hari Ahad. Dan pada tahun tu, hari Sabtu, orang bank memang kerja. Jadi bapak dia tak ada kat rumah pada hari Sabtu. Dan waktu tu juga Nur Ashikin ada kat rumah. Sempatlah dia tanya dengan mak dia, apa sebenarnya yang berlaku mak? Mak dia cakap, kawan makcik Nadia telefon, dia nampak bapak engkau pergi berdating dengan betina lain, dengan perempuan lah. Betina teruk sangat abang punya bahasa. Minta maaf kan. Anak-anak kadang-kadang tengok kan, bapak kau pergi berdating dengan perempuan lain. Bila mak tanya, bapak kau nafikan. Jadi Nur Ashikin cakap, takkanlah mak, abah tak buat macam tu, ayah tak buat macam tu, mak yang salah faham. Tak, ini kali kedua sebenarnya makcik Nadia nampak bapak engkau pergi berdating. Terkejut juga Nur Ashikin. Oh, rupanya yang masa mula-mula makcik Nadia tu datang ke rumah Nur Ashikin ni nak menyampaikan berita ni lah, yang bapak dia pernah selingkuh. Ada perempuan lain dekat luar. Dia nak beritahu mak dia. Katanya adalah untuk kesian dengan kawan, sebab habis-habis sekolah kawan tu terus jadi suri rumah berkahwin kan. Jadi tak sempat nak kerja, tak sempat nak sambung belajar. Jadi konon-kononnya macam nak menolong kawan lah ni. Datang rumah kawan mengadu domba yang mengatakan suami kawan tu ada perempuan lain. Jadi Nur Ashikin rasa marah jugalah. Kenapa mak dia boleh senang-senang percaya? Jadi dia cuba yakinkan mak dia yang benda ni tak ada apa-apa, cuma bayangan mak dia aja. Ditambah pula bapak dia pada hari tu lepas habis kerja hari Sabtu patutnya balik pukul 12, tak balik rumah. Mak dia kata, dah memang betul lah bapak kau ni ada perempuan lain. Dah jadi huru-hara lah hari tu. Bila petang tu bapak dia balik, gaduh lagi dengan mengatakan bapak dia pergi berdating, sebab itu balik lambat. Patutnya pukul 12, 21 dah sampai rumah, tapi tak sampai-sampai lagi. Kecoh lah. Jadi selang 2-3 hari selepas tu, waktu Nur Ashikin balik sekolah, tiba-tiba dia nampak
dekat rumah dia ada tetamu. Rupanya Makcik Nadia ada dekat rumah tu. Nur Ashikin ni pun cubalah pasang-pasang telinga apa yang mak dia berborak dengan Makcik Nadia tu. Tapi pada waktu tu mak dia lebih banyak menangis daripada berborak dengan Makcik Nadia tu. Cumanya yang Nur Ashikin rasa macam tak sedap hati adalah Makcik Nadia tadi beritahu macam ni, tak apa Wak, saya akan tolong awak, saya akan bantu sahabat saya akan buat apa pun yang boleh untuk memutuskan hubungan suami awak dengan perempuan tu. Kita akan kembalikan keharmonian rumah tangga awak. Jadi bila dengar macam tu, mak dia macam terharulah sangat sambil menangis-nangis tu. Terima kasihlah Nadia sebab tolong aku. Sebaik-baiklah kau beritahu semua benda ni, dundang. Okey, lepas tu Makcik Nadia tu balik. Nur Ashikin terus keluar daripada dapur. Dia cakap dengan mak dia, "Mak, kakak rasa makcik tu macam ada yang tak kena lah." Jangan, makcik tu baik, dia nak nolong kita, dia yang beritahu. Kalau dia tak beritahu, bapak engkau tak ke mana-mana, siap-siap dah pergi ke Siam, kahwin dengan orang Siam, dengan orang sana dekat Siam, pakai imam segera. Jadi bila dah macam tu, Nur Ashikin dah patah kata, dia tak tahu nak cakap apa lagi, dia diam je lah. Okay. Pada hari Minggu, hari Sabtu pagi, waktu tu Nur Ashikin kata dia masih lagi belum bangun tidur. Lebih kurang pukul 9 macam tu lah. Biasalah cuti sekolah kan. Bapak dia macam biasa tak ada dekat rumah sebab hari Sabtu kerja, bank kerja. Tiba-tiba dengarlah ada macam suara orang tergelak-gelak dekat ruang tamu. Nur Ashikin pun bangun dan dia pergi tengok. Rupanya Makcik Nadia. Dan yang lebih menakutkan lagi, dekat atas meja dia ada air botol dan juga ada satu bungkusan plastik. Bila Makcik Nadia tu balik, si Nur Ashikin ni tanya dengan mak dia, "Mak, ni apa benda ni mak?" "Ini Makcik Nadia bagikan mak air tangkal, dia ambil daripada air tujuh masjid." Itu abang tambah. "Ini air tangkal, dia ambil daripada seorang imam. Dan air tangkal ni memang bagus untuk hubungan suami isteri." Jadi Nur Ashikin tanya, "Yang bungkus-bungkus ni apa benda pula?" "Yang bungkus-bungkus ni lah yang bagusnya. Ini adalah penawar untuk memutuskan hubungan ayah kau dengan perempuan tu dan biarkan ayah kau teringat dekat mak aja." Tapi bila Nur Ashikin, waktu tu dia dah sekolah darjah 6. Dia ingat agama, dia tahu benda tu macam lebih kurang ada unsur-unsur khurafat. Beritahulah dengan mak dia, "Tak boleh mak, benda-benda ni bahaya." Tapi mak dia tak nak dengar cakap. Mak dia teruslah letakkan bungkusan warna kuning tu dekat bawah katil. Sebab Nur Ashikin tengoklah apa yang mak dia buat. Dan setiap kali makan, mak dia akan bancuh air khas untuk bapak dia menggunakan air yang ada dekat dalam botol yang diberikan oleh Makcik Nadia. Pada waktu tu, Nur Ashikin tak tahu macam mana nak beritahu bapak dia dan tak tahu macam mana adakah tindakan mak dia ni betul atau tidak. Dia masih lagi ragu-ragu. Kalau betul Makcik Nadia tu nak menolong, okeylah kan. Sejak daripada tu, bapak dia makin teruk perangai. Kalau dulu bapak dia tak pernah memukul anak, ini setiap kali kalau anak dia, iaitu adik-adik Nur Ashikin buat salah, memang kena belasah. Dan tak pernah-pernah bapak dia naik suara. Pandai pula kali ni bapak dia naik suara, ditambah pula dengan maki hamun dalam bentuk binatang-binatang yang tidak sepatutnya. Jadi pada waktu tu Nur Ashikin jadi pelik kenapa bapak dia bertindak macam ni. Dia mengadu benda ni pada mak dia. Mak dia boleh cakap apa? Ini semua sebab dia perempuan, abang nak cakap betina. Ini semua puncanya adalah daripada perempuan tu. Dia dah hasut bapak kau, dia nak kahwin dengan bapak kau. Makcik Nadia beritahu mak, sebab itu dia dah, perangai dia dah berubah. Walaupun mak dah bagi air jampi, dah letakkan tangkal dekat bawah katil, tak jalan juga. Menangis-nangislah mak dia. Daripada hari ke sehari, hubungan keluarga ni semakin renggang, terutama mak dengan ayah dia. Dan akhirnya penutup kepada cerita, bukan penutup pada bahagian yang pertama, mak dengan ayahnya pun bercerai. Yang jadi tak sedapnya ialah sebelum perceraian tu berlaku, si emak ni tadi dengan ayah ni tadi tak pergi pun Jabatan Agama Islam nak dapatkan kaunseling ke apa, dan tak beritahu dekat mak bapak, atuk nenek kepada Nur Ashikin. Di dua-dua pihak diorang main bercerai macam tu je. Jadi bila mak bapak, iaitu atuk nenek kepada ayah,
Bukan. Atuk nenek kepada Nur Ashikin tahu benda ni, dia orang pun kumpulkanlah anak menantunya, nanyalah sebenarnya apa yang berlaku. Bila dia berceritakan dan ayahnya menafikan yang dia ada perempuan lain, tapi mak dia tetap juga bertegas dan ayah dia pujuklah mak dia untuk rujuk semula. Tapi mak dia tak nak, katanya dah patah hati. Dia dah tengok gambar yang Makcik Nadia hantarkan. Memang betul bapak dia berdating. Bapak dia cakap itu bukan makwa dia, itu klien. Biasalah orang bank, kadang-kadang nak buat loan ke nak buat apa, itu klien. Mak dia bagi jawapan, kalau nak buat loan kenapa tak buat dekat bank? Kenapa kena buat dekat kedai makan? Kau main berdua lagi dengan perempuan. Bapak dia bagilah alasan kenapa. Tapi tetap juga mak dia tak percaya. Dan bapak dia terus mengamuk, melempang mak dia depan mak bapak mak dia dan depan anak-anak. Jadi benda tu jadi besar. Heboh pada waktu tu. Jadi bila dah bercerai tu dah tak boleh nak buat apa, bapak dia pun keluar daripada rumah. Rumah tu memang bapak dia serahkan kepada Mak Nur Ashikin dan bapak dia berjanji akan terus membiayai keluarga ni walaupun dia dah tak sehaluan dengan mak dia. Tapi Nur Ashikin pada waktu tu masih lagi berharap keluarga ni dapat juga disatukan di kemudian hari. Selang 2 bulan selepas tu, keluarga ni dikejutkan dengan satu berita yang sangat luar biasa, iaitu bapa dia nak kahwin lain. Macam mana Nur Ashikin tahu? Dia tahu daripada pakcik-pakcik adik-beradik kepada bapa dia yang mengatakan bapa dia nak kahwin lain. Bila dia beritahu benda ni pada mak dia, adik-beradik bapa dia beritahu pada mak dia, adik-beradik bapa dia pun simpatilah juga dengan bekas kakak ipar kan. Jadi beritahu pada mak dia kata dia tak hirau lagi lah, sebab dia kata dia dah puas berkorban menjadi seorang isteri yang baik, tapi kenapa kepercayaan dia dibunuh macam tu aja. Jadi dia tak ada hati untuk pergi ke perkahwinan tu ataupun sambung perkahwinan tu balik. Lantaklah dengan siapa lelaki dia nak kahwin. Jadi pada waktu tu pakcik-pakcik Nur Ashikin tu offer lah bahasa Inggeris, jemput Nur Ashikin ada adik-beradik, jomlah kita pergi perkahwinan bapa awak. Ni adalah bapa awak juga. Bapa awak tetap bapa awak sampai ke hari akhirat, tak akan putus hubungannya. Walaupun mak awak tak nak pergi, tapi bapa awak kena, tapi kamu adik-beradik kena pergi. Itulah nasihat daripada pakcik. Jadi Nur Ashikin pun dengan adik-beradik dia dengan berat hatinya pergilah ke perkahwinan tu. Sampai dekat waktu tu memang orang belum pandai lagi buat perkahwinan dekat dewan. Jadi perkahwinan tu memang dibuat di kawasan masjid aja untuk majlis akad nikah je lah. Pada waktu tu lah kan, nak akad nikah kat rumah tak boleh, sebab memang menjadi ialah isu lah benda-benda macam ni. Jadi diorang nikah dekat masjid je pada waktu tu. Dan pada waktu tu bila menikah kat masjid menjadi tanda pertanyaan ramai orang. Kenapa? Sebab jarang-jarang orang buat. Bila Nur Ashikin masuk ke dalam masjid dan bila dia tengok pengantin perempuan, tidak lain dan tidak bukan ialah Makcik Nadia. Waktu tu Nur Ashikin rasa sedih sangat. Tapi dia sebagai seorang budak, dia tak tahu macam mana nak bagi reaksi. Cuma dia beritahu dekat makcik-makcik dia, iaitu adik-beradik bapak dia, yang mengatakan isteri kepada bapak dia tu adalah kawan baik mak dia. Tapi cara dia sampaikan adalah seorang budak yang menyampaikan. Tak nampaklah benda tu begitu macam penting sangat lah kan. Tapi kalau orang dewasa yang sampaikan, mungkin caranya berbeza. Jadi akak nampak benda tu serius, anak-anak yang sampaikan. Jadi bila dia balik rumah, dia beritahu dekat mak dia, berubah muka mak dia. Bila dah berubah muka mak dia rasa macam tertipu. Jadi mak dia pun cari jalan dengan menggunakan teksi ditemani Nur Ashikin. Mak dia pergi ke rumah baru bapak dia dan kat situ ada makcik dia lah, Makcik Nadia tu lah. Waktu tu malam, bergaduh teruk mereka bertiga dekat depan rumah. Sebabnya mak dia tuduh Makcik Nadia adalah angkara dia lah yang menyebabkan suami dia bercerai dengan dia. Makcik Nadia pada waktu tu cukup menafikan. Dia kata dia tak ada kena-mengena dalam cerita ni. Cumanya selepas dah bercerai tu, dia terserempak dengan suami kepada bapa kepada Nur Ashikin, dan dia pun jatuh cintalah dengan suami kepada kawan dia. Itu tak ada kena-mengena pun dengan sihir. Tetapi mak dia tak puas hati. Mak dia cakap, engkau lah yang bagi sihir, yang bagi air jampi, yang bagi tangkal suruh letak bawah katil. Waktu tu tetap juga mak dia menafikan, Makcik Nadia menafikan apa yang dituduh oleh Mak Nur Ashikin.
Waktu tu bapak dia malas nak ambil hirau, terus masuk dalam rumah. Bertekaklah makcik tu dengan mak dia dan juga Nur Ashikin. Disaksikan oleh Nur Ashikin. Nur Ashikin pada waktu tu dia tak tahu macam mana nak bagi reaksi, cuma dia tahan air mata. Tiba-tiba makcik tu keluarkan satu kenyataan selepas mak dia maki. Mak dia cakap macam ni. Ni Nur Ashikin betul-betul ingat. Perempuan sundal. Engkau perempuan sundal rampas suami orang. Tahu tak mak Nur Ashikin? Salah. Tahu tak makcik Nadia tu jawab apa? Dia tengok suaminya dah tak ada kat situ kan. Dia jawab macam ni. Engkau tak tahu jaga laki, aku ambil. Sedap ayat dia. Kau tak tahu jaga laki, aku ambil. Wah, waktu tu hiwuk pikuk lah, bergaduh. Tapi dapat diselesaikan, bapak dia keluar balik dan bapak dia minta mak dia beredar lah sebelum jiran-jiran tetangga sedar dan benda tu boleh dijadikan kes polis. Jadi, bila dah macam tu, si emak ni tadi pergilah jumpa dengan mak ayah kepada dia, mak ayah mak dia, dan ceritakan benda ni. Dan mak ayah dia pun bawa lah pergi jumpa dengan bomoh. Dia pergi jumpa dengan imam lah. Hasil daripada apa yang imam tu dapat lihat, memang betul bapa dia ni memang terkena sihir putus hubungan suami isteri. Dan bapa dia juga terkena sihir susuk lah kan. Sihir susuk. Dan dia nampak Nadia tu cantik dan dia kahwin dengan Nadia. Dengan kata lain, bapa dia dah terkena 2 kali sihir. Sebab itu bapa dia dah tak boleh nak diselamatkan lagi. Bila dengar macam tu, sedih betul lah mak kepada Nur Ashikin ni sebab dia tersalah langkah. Tapi benda tu tak tamat dekat situ je, ada sambungannya. Keadaan mak dia betul-betul rasa teruk sangat. Setiap hari mak dia menangis mengenangkan nasib sebab mak dia kata mak dia tersalah langkah, percaya pada orang yang salah. Tapi sebagai anak sulung, Nur Ashikin tetap juga bagi semangat pada mak dia. Nur Ashikin cakap, ayah masih sayangkan kita sebab buktinya ayah masih bayar rumah, ayah masih bagi duit, dia tak kasih mak kerja dan kita boleh selamatkan ayah. Bila dengar semangat daripada anak sulung, jadi si emak ni tadi bersemangatlah balik. Dengan bantuan daripada keluarga, ahli keluarga dan juga mak ayah, mereka cari siapa yang boleh putuskan sihir bapa dia ni. Walaupun dia kata mak dia punya motivasi ialah walaupun dia tak dapat bersama dengan suami dia, tapi sekurang-kurangnya dia dapat sedarkan suami dia yang ini semua adalah perangkap daripada orang yang bernama Nadia. Daripada satu imam ke satu ustaz ke satu bomoh, cari siapa yang boleh putuskan sihir. Tapi kebanyakannya semua bagi tahu ini semua dah terlambat, dah tak boleh nak dibuat apa-apa sebab masjid sudah pun didirikan, walaupun masjid yang didirikan dalam keadaan merobohkan masjid lain. Jadi waktu tu mak dia tak putus semangat sebab ada Nur Ashikin sebagai anak sulung yang memberi semangat. Akhirnya berkat pertolongan daripada ramai saudara mara, mereka berjumpa ditemukan dengan seorang alim ulama yang duduknya dekat Muar Johor. Waktu tu orang tu hidup lagi. Sekarang ni katanya dia adalah seorang kiai, yang orang alim-alim. Jadi dengan kiai itulah Nur Ashikin dan emak dia dan atuk dia berjumpa untuk bertanya macam mana nak putuskan sihir ni. Orang tua pula, tok guru tu bagi tahu, kiai tu bagi tahu caranya adalah melalui kasih sayang daripada emak Nur Ashikin sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan puasa 40 hari dan setiap kali berbuka, doanya pasti kepada bekas suami dia dan minta Allah pelihara, memperjelaskan supaya benda ni dapat diselesaikan dengan jalan yang benar. Setiap kali buka puasa, mak dia perlu berdoa begitu. Jadi, bila dah dapat nasihat daripada orang alim macam tu kan, mak dia pun balik, mak dia buat. Memang sesungguh-sungguhnya mak dia buat. Cukup 40 hari mak dia berpuasa dan berbuka, dengan setiap kali buka berdoa untuk bapa dia, dan akhirnya pada satu hari bapa dia datang rumah. Bapa dia berbincang dengan mak dia apa sebenarnya yang berlaku. Pada masa yang sama, bapa dia sejak berkahwin dengan Nadia, bapa dia rasa terkongkong sebab Nadia tu adalah seorang yang mengongkong, yang suka untuk mengarah-arah suami.
Jadi mak bapak dia pun rasa tak sedap jugalah sebenarnya. Jumpalah dengan mak Nur Ashikin balik, berbincang balik benda tu. Bila dah dapatkan penyelesaian bagaimana cerita sebenar, barulah bapak dia sedar mereka semua adalah termasuk dalam perangkap sihir, dan perangkap ni bukan sebarang perangkap. Tapi benda tu tak habis kat situ juga. Diorang pun pergilah berubat lagi dengan orang lain. Sebab mengikut katanya, tak mustahil benda-benda ni tak ada yang ditanam-tanam. Carilah dengan bomo-bomo imam-imam. Akhirnya berjumpalah dengan seorang imam yang ustaz lah, yang pandai tentang alam-alam gaib ni. Dan melalui ustaz tu mereka dapat tahu ada sesuatu yang ditanam di kawasan halaman rumah. Bila digali memang betul ada gambar yang diikat dengan kain, dengan benang warna merah, dan gambar tu adalah gambar si suami tadi. Jadi dan gambar isteri pula dicarik-carikkan dan diletakkan dekat satu bungkusan putih bersama dengan tanah. Itu je lah yang adalah. Benda-benda lain yang abang pun terlupa nak ceritakan sebab banyak hal nak hafal kan. Jadi dia kata, ambillah benda tu, dibawa pergi jumpa bomo. Nur Ashikin saksikan semua. Kenapa Nur Ashikin saksikan? Sebab mak ayah dia bawa setiap kali mereka berjumpa dengan sesiapa pun, supaya benda ini boleh dijadikan cerita dan iktibar. Dan bila ustaz nampak, tengok memang betul ini adalah sihir pemutus. Adalah barang-barang lain sekali yang ditimbuskan, dikambuskan sama. Jadi daripada situ dicubalah untuk dibatalkan sihirnya. Akhirnya sihir tu berjaya dibatalkan dan mereka dan si ayah ni tadi bebas daripada sihir. Katanya ayah dia rasa betul-betul bila habis je ustaz tu buat upacara, ayah dia boleh tergolek menangis. Sebab menangis tu katanya ayah dia rasa betul-betul menyesal dengan apa yang berlaku. Mak dia punyalah pegang kaki ayah dia, minta maaf sebab menuduh ayah dia ada perempuan lain. Sebenarnya ini adalah hanya perangkap sihir. Dan akhir daripada cerita ni, ayah dia ceraikan Makcik Nadia tu, dan Makcik Nadia tu pergi entah ke mana. Makcik Nadia tu tak berani nak berjumpa dengan mak dia untuk menuntut bela ke atau untuk. Dan akhirnya ayah dia berkahwin semula dengan mak dia dan mereka hidup aman-daman satu keluarga. Dan sejak daripada tu sampai sekarang, ayah dia pun dah pencen, dah tua, dah dekat 70, dah main bersama-sama cucu. Tapi benda ni menjadi kenangan, satu kenangan yang iktibar untuk kita berhati-hati. Jangan percaya sangat dengan sahabat. Kalau sahabat tu tiba-tiba datang secara tak sengaja kan, mesti ada agenda di sebaliknya. Cerita ni adalah bukan cerita hantu, tapi abang selitkan cerita ni sebagai satu iktibar untuk kita ambil iktibar yang mengatakan sihir ada di mana-mana dan setiap orang boleh terkena sihir. Termasuk orang-orang yang alim, yang tak alim macam abang lagilah takut-takut kita, tapi minta pertolongan daripada Allah Ta'ala, minta dijauhkan. Orang yang mengamalkan sihir ni memang orang golongan-golongan yang tak akan cium bau syurga kalau mengikut kata Nabi. Dan cerita ini menjadi iktibar, walaupun tidak seram, tapi iktibarnya ada dekat situ. Hati-hati dengan sihir. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan hari jadi yang nak abang sampaikan. Ucapan hari jadi yang pertama datangnya daripada seorang suami yang bernama Hafizi Mu'id. Dia kata minta JSPL ucapkan selamat hari jadi buat isterinya yang bernama Zaitun Razali, yang mana hari jadi jatuh pada 2 hari bulan 10 yang lepas. Dan Hafizi Mu'id juga hari jadinya jatuh pada bulan 10 iaitu 23. Jadi daripada JSPL ucapkan selamat hari jadi buat kalian berdua. Semoga diberikan perkahwinan yang kekal bahagia hingga ke syurga, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang anak yang bernama Muhammad Ridwan. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat bondanya yang bernama Anita, yang mana hari jadinya jatuh pada 30 hari bulan 10 minggu depan lah kan. Dengan ucapan selamat hari jadi buat bonda, semoga Allah sentiasa merahmati dan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati Allah.
Ucapan hari jadi yang ketiga, JSPL ucapkan buat Anis Rich, yang mana hari jadinya jatuh pada 21 hari bulan 10, kalau tak silap abang, iaitu hari Sabtu yang lepas, Sabtu ke Ahad yang lepas. Jadi selamat hari jadi buat Anis. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan masa depan yang cukup cemerlang. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada seorang kakak yang bernama Yuhan Amira. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat adiknya, yang mana hari jadinya jatuh pada 27 hari bulan 9 yang lepas, dengan ucapan selamat hari jadi buat adik tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu dan memberikan kemudahan dalam segala urusan serta umur yang panjang. Ucapan hari jadi yang seterusnya sekali lagi datangnya daripada Kak Z was here. Kak Z was here. Dia nak minta ucapan selamat hari jadi ini ditujukan buat anak dia yang bernama Muhammad Iman Hamzi, yang mana hari jadinya jatuh pada 15 hari bulan 10 genap umur 23 tahun. Daripada ayah dengan bonda ucapkan selamat hari jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Dan ucapan hari jadi yang seterusnya, yang terakhir daripada JSPL ucapkan selamat hari jadi buat Nadia, yang mana hari jadinya jatuh pada 17 hari bulan 10 genap umur 38 tahun, dengan ucapan selamat hari jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki, berikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya dunia dan di akhirat. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Moga-moga menjadi iktibar, walaupun tidak seram tapi pengalamannya tetap berharga tentang sihir kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Hingga berjumpa lagi esok. Pada yang nak dapatkan perapan sate, sambal lara dan juga coklat moist, masih lagi abang jual di link-link yang abang sediakan di setiap bawah setiap video. Hingga berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.